Salam sejahtera, nama saya Chong Tzu Yan dan nombor matrik saya ialah 284739. So sekarang saya akan membincangkan kaedah-kaedah yang digunakan untuk pengumpulan data. Yang pertama adalah kami menggunakan maklumat dari internet, iaitu kerana internet menyediakan berbagai maklumat yang dapat dirujuk seperti statistik dan dalam memerhatikan fenomena kes membuli dalam kalangan pelajar demi membantu kami lebih memahami kes buli tersebut. So yang kedua adalah Google Form. Google Form merupakan satu alat pengumpulan data yang sangat mudah dan cepat. Hal ini dapat memudahkan kami dalam membuat keputusan dalam menganalisis tentang kes membuli dalam kalangan pelajar serta mengajukan soalan Google Form kepada pelajar melalui sosial media. Dan yang terakhir ialah temuduga. Kami menggunakan temuduga kerana temuduga merupakan salah satu cara pengumpulan data untuk bukti sokongan dalam membantu menganalisis data yang dikumpul tentang kes membuli ini. Hai, nama saya Nurhana Najwa bernombor matrik 295582. Kumpulan kami telah mengumpul maklumat mengenai isu buli dalam kalangan pelajar secara bersemuka dan secara atas talian. Kami menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan Google Meet untuk mengumpulkan maklumat bersama. Selain itu, kami turut juga berbincang secara bersemuka dengan ahli kumpulan dan pensyarah untuk memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai isu ini. Berdasarkan maklumat yang kami peroleh, isu buli dalam kalangan pelajar ini semakin meningkat di zaman digital ini. Oleh itu, kami sedang mencari penyelesaian untuk mengatasi isu ini dan memberikan maklumat yang berguna kepada masyarakat. Berikut adalah disertakan gambar-gambar bukti perbincangan yang kami kumpulkan semasa berbincang secara bersemuka dan juga dalam talian. Kami berharap maklumat dan bukti yang kami kumpulkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isu buli dalam kalangan pelajar dan dapat membantu kita untuk mencari penyelesaian terhadap masalah ini. Salam sejahtera. Saya Chong Wang Yan, nombor matrik 285183. Saya akan membentangkan laman website yang dilayari bagi mendapatkan bahan. Antara laman website yang digunakan untuk mendapatkan bahan adalah artikel Mangsa Buli dan Kesan Buli yang diterbitkan oleh Universiti Sains Islam Malaysia. Laman website tersebut mengandungi isu mengenai informasi buli yang diterbitkan oleh Universiti Sains Islam Malaysia. Antara informasi tersebut adalah ciri-ciri yang ditunjukkan oleh seorang mangsa buli, kesan-kesan dari perspektif jangka masa pendek dan panjang, serta kesan daripada perspektif Islam. Laman website yang seterusnya adalah artikel buli di sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Laman website tersebut mengandungi artikel tentang ciri-ciri seorang pembuli serta jenis buli yang biasa dilihat di negara kita. Informasi tersebut amat berharga dalam sumbangan kepada kajian IKA. Ukuran korelasi informasi tersebut dengan subjek yang dikaji. Laman website yang berikutnya adalah Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Laman website ini menjelaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPK yang digunakan dalam sistem pendidikan Malaysia. Penjelasan tersebut membolehkan ahli kajian untuk mengaitkan FPK dengan isu buli yang berlaku di negara kita. Hai semua, nama saya Yu Xiang, nombor matrik 284761. So, sekarang saya akan membincangkan tentang soalan yang dibina untuk tujuan soal selidik dan temu buah. Tujuan soal selidik dan temu buah adalah untuk mendapat maklumat yang lebih tepat dan membantu kita memahami faktor, kesan, langkah, mencerca dan cabaran mencerca pembuli terhadap pelajar. Seterusnya, soalan soal selidik dan soalan temu buah perlu mengikut isu tersebut untuk membina. Kerana isu-isu ini akan memberi kesan yang sangat penting kepada peneliti kami. Salam sejahtera doktor, nama saya Yap Ziying, nombor matrik 285222. Saya ingin membentangkan tentang soalan sebelum dan selepas disemak oleh pensyarah bagi soal selidik dan temu buah. Ini adalah soalan soal selidik disemak sebelum disemak oleh pensyarah. Soalan soal selidik terdapat dua bahagian. Bahagian pertama tentang demografi responden seperti jantina, umur, status pendidikan dan kewarganegaraan. Bahagian kedua tentang soalan isu buli seperti apakah jenis buli yang paling sering anda perhatikan di kalangan pelajar. Bagaimana anda atau kenalan rapat anda bertindak dalam situasi buli. Pada pendapat anda, apakah faktor yang mendorong pelaku buli? Kesan buli dalam kalangan pelajar dan langkah-langkah mengatasi kes buli dalam kalangan pelajar. Seterusnya, terdapat 7 soalan temu buah. Soalan temu buah sebelum disemak oleh pensyarah seperti bagaimana anda mengenal pasti kes buli di kalangan pelajar? Apakah tanda-tanda yang anda perhatikan?
Soalan kedua, apakah jenis bully yang paling kerap berlaku di sekolah ini? Soalan ketiga, adakah terdapat program atau inisiatif khusus yang dijalankan untuk mencegah dan menangani isu bully di sekolah ini? Bagaimana keberkesanaannya? Soalan keempat, bagaimana anda menangani kesan emosi dan psikologi mangsa bully? Apakah sokongan yang diberikan kepada mereka? Soalan kelima, apakah kesan-kesan kes bully dalam kalangan belajar? Soalan keenam, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh sekolah dalam menangani isu bully? Adakah terdapat keperluan tambahan yang belum terpenuhi? Soalan terakhir, adakah terdapat program atau latihan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kesedaran dan kemahiran mereka dalam mengendalikan isu bully di kalangan belajar? Ini adalah gambar putih semasa pensyarah menyemak soalan-soal selidik dan demo buah kumpulan kita. Doktor menyatakan soalan yang kumpulan kita buat sangat baik dan tidak perlu berubah soalan. Oleh itu, tiada perubahan untuk soalan-soal selidik dan demo buah selepas disemak oleh pensyarah. Nama saya Nur Aitrasya Fatimah Said dan nama matrik saya 295-577. Antara cabaran sepanjang membuat tugasan ini adalah sukar untuk memilih tajuk yang sesuai untuk diuraikan. Hal ini demikian kerana terdapat 4 jenis tema falsafah. Pada mulanya kami memilih tema falsafah teknologi yang merujuk kepada kesan penggunaan teknologi ChatGPT terhadap pendidikan. Namun setelah beberapa perbincangan, kami mendapati bahawa tajuk ini sukar untuk diuraikan dengan lebih mendalam. Maka kami memilih tajuk isu bully dan kalangan pelajar kerana tajuk ini lebih dekat dengan diri kami semua sebagai seorang pelajar, maka dapat memberikan perspektif yang lebih menarik. Selain itu, masalah kedua ialah kesukaran memilih jenis kaedah kajian kerana terdapat 4 jenis kaedah kajian dan kami perlu memilih beberapa daripadanya. Namun begitu, kami tidak mampu menjadikan pemerhatian sebagai kaedah kajian kami kerana isu bully tidak terjadi secara langsung di hadapan mata kami dan kami mampu merakamnya untuk bukti bagi kajian ini. Maka kami menukarkannya kepada temu bual. Seterusnya, apabila membuat kerja secara berpasukan, mestilah mempunyai masalah untuk membagikan tugas. Jika tugas tidak dibagikan secara adil, maka akan wujud isu tidak puas hati. Maka sukar untuk menyelesaikan tugasan ini. Jadi kami memilih untuk menggunakan roda pemutar untuk membagikan setiap tugas mengikut senarai nama yang dipilih berdasarkan roda tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Menyiapkan tugasan kumpulan seringkali melibatkan beberapa cabaran, tetapi dengan pendekatan yang tepat, cabaran-cabaran tersebut boleh diatasi dengan penyelesaian yang berkesan. Berikut adalah penyelesaian terhadap cabaran yang umum dalam menyiapkan tugasan ini. Pertama, penyelesaian untuk masalah pemilihan tajuk yang bersesuaian dalam kalangan ahli kumpulan adalah dengan memastikan semua ahli kumpulan dapat memahami perincian tugasan dengan jelas dan tepat dan menanyakan pendapat pensyarah tentang tajuk yang dipilih. Kedua, bagi cabaran dalam memilih kaedah kajian yang ingin digunakan dalam menyiapkan tugasan ini adalah dengan dapat diselesaikan dengan mengadakan perbincangan sesama ahli kumpulan tentang kaedah yang memudahkan kumpulan kami untuk bertindak seperti kaedah temu bual dan makna-manis. Yang ketiga adalah solusi terhadap masalah pembahagian tugasan dalam ahli kumpulan iaitu seramai 9 orang adalah dengan menggunakan roda pemutar secara dalam talian. Ini supaya pembahagian tugasan dapat dilakukan secara adil dan tanpa sekat barat sebelah. Apakah kesan-kesan kes bully dalam kalangan belajar? Okay. Yang biasa berlaku kesannya terhadap emosi dia akan rasa takut, dia akan rasa tak nak ke sekolah, dan dia merasakan sekolah itu satu tempat yang tak seronok. Okay? Bila nampak di sekolah dia akan menangis. Biasanya pernah saya dengar murid ni pagi-pagi dia okey, dia bersiap dekat rumah okey nak ke sekolah, sampai dia sekolah, sampai depan pintu pagar dia tak nak masuk kawasan sekolah, dia akan menangis dekat sekolah, tak nak masuk. Okay? Sebab dia teringat murid ataupun pembuli, pembuli tu ada dalam kawasan sekolah. Jadi dia rasa dia takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membicarakan tentang peranan setiap ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Chong Suzeng, dia telah mengumpul data tentang isu bully ini. Yang kedua adalah Nurhana Najwa, dia telah membuat sesi perbincangan bersama dengan Puan Nurhaini selaku guru kaunseling SK Sungai Buaya, Rawang, Selangor. Yang ketiga adalah Chong Guan Yan, dia telah mencari maklumat dan info di internet. Yang keempat adalah Yu Wezian, dia telah membina soal selidik dan temu bual. Yang kelima ialah Yap Sezing, dia telah menyelidik soal selidik dan memberikan kepada pensyarah. Yang keenam ialah Nur Atira Aisyah, dia telah menganalisis cabaran yang dihadapi sepanjang menyiapkan tugasan. Yang ketujuh ialah Nurul Wafak, dia telah menganalisis solusi yang dihadapi untuk menyiapkan tugasan. Yang ke-8 ialah saya sendiri, saya telah membuat peranan tugasan setiap ahli kumpulan. Dan yang terakhir adalah Irene Has Mazira, dia telah mengedit video ini. Terima kasih.